So we have to start with some theory first. So this is a theory before we use virtual instrumentation. First, we have to know what is data acquisition system. So data acquisition is hardware. Basically, it's hardware connecting between your sensor to computer. Okay, because sensor trying to capture all the parameters, all the physical measurement, and then where this information go, it goes to the computer. Basically go to the computer lah. Sebab data acquisition ni memang kerja dia convert information from sensor to computer. So the information from sensor go to computer must be through the data acquisition. Data acquisition, it function first. It do conditioning of the data. The main job of the data acquisition is to pull the data, suck the data, okay, from the sensor, and then condition it, bring it to computer. Okay. In the data acquisition, what they do is they digitalize the all the analog data. But sometimes the data from sensor is already being digitalized. And then if the digital signal comes to the data acquisition, and then data acquisition just do some simple work, and then bring it to computer. In data acquisition, also have maybe there is a amplifier, maybe some kind of electronic system to regulate the signal. There's a lot of things dalam data acquisition, banyak benda lah. Depends on the price. Depend on the price of the data acquisition. The higher the price, the better the result. The computer only see the binary number, only see information that can be understood by computer. The computer only can do processing. It only can do a processing of the data. So the data must be good. Who make the data good? It is the data acquisition. Okay, go straight to the. So untuk pengenalan ni saya akan cerita pasal transforming the physical engineering signal into electrical signal. Seperti yang saya sebut tadi, DAQ memang dia convert data daripada sensor kepada komputer, which is electrical signal lah sebenarnya, electrical signal. Okay, dan bila masuk dalam komputer, the computer have to process, have to post processing. It will process the data either in time domain, also can be in frequency domain. Ataupun dia masuk dalam time domain, dia convert kepada frequency domain. Ataupun dua-dua ataupun daripada data acquisition tu dia masuk dalam dua bentuk. Satu bentuk time domain, masa, dalam bentuk time trace, masa, signal masa, ataupun dia masuk dalam bentuk signal frekuensi. Dia masuk dalam dua keadaan macam tu. Boleh masuk in that condition into the computer from the data acquisition, or only one form come in, which is the form of time domain. Okay, time trace, masuk dalam time trace, masuk dalam computer, and then computer will do some processing to process the time domain into frequency domain ke, time frequency domain ke, whatever things yang computer boleh buat, dia akan buat. Tapi basically bila dah masuk dalam komputer ni, unlimited lah the performance of computer. Okay. Okay, so that's what we want to see. We want to see how the transformation from physical quantity into the electrical signals, and also how to do processing of the signals whenever the computer, whenever data comes into computer. These two things require what we call DAISY Lab, DAISY Lab software. It is a virtual instrumentation software. Ada banyak lagi contoh-contoh virtual instrumentation software, which is MATLAB. Satu daripada dia MATLAB, MATLAB, MATLAB. Satu lagi mungkin you boleh pernah dengar, LabVIEW, LabVIEW, LabVIEW. So tiga ni, DAISY Lab, LabVIEW, MATLAB, benda yang frequently we use in our lab. Okay, but for the teaching purpose, I'm going to use DAISY Lab, which is easier for you to download because we already purchased this software. This is
brought to you by UMP. But this one is a DesiLab 12. It's an old version. We have a DesiLab 16 now. But anyway, for the teaching purpose, just go. We have a look on this software. Okay. All right. We're gonna use this software until the end of this course. Okay. First, I just want to recap a bit. So kita ada sensor element. Okay, sensor element. Kita dah tengok apa elemen-elemen sensor dia sebelum ni. But the sensor can be many things. Saya tak sentuh lagi pun. Kita baru start tengok satu je iaitu strain gauge. It's one of the sensor that we have, ataupun transducer. Ingat maksud transducer is actually input is physical form, physical signal, and then the output is electrical signal. So that is a transducer. So basically, strain gauge is the transducer. So we have touched on the strain gauge. There's a lot of other sensors, which is accelerometer, thermocouple, eddy current, force transducer, microphone, sound intensity probe, tachometer, pressure transducer. All of this we're gonna touch during lecture session, which is start every Monday. Okay, and then for this laboratory, we're gonna use this one, microphone, sound, pressure. Okay, which is hopefully that all of your computer available to use this microphone lah. Okay. All right, so. Okay. Mana tadi? Okay. So next, okay. So seperti yang saya sebut sebelum ni, saya dah masuk pun dalam teori kita, that a sensor, the transducer lah. When we talk about DAQ ni, of course DAQ akan sedut voltage lah daripada sensor tu, which is of course dalam case ni DAQ akan main dengan transducer. Okay, akan main dengan transducer. So data acquisition system ataupun DAQ, some people say DAS, it will pull ataupun sedut data electrical signal daripada transducer. So dia dalam bentuk volts, dalam bentuk volts. Okay. Dalam bentuk volts ni, okay, ni saya dah highlight kat sini, volt. Okay. Tapi kita sebagai seorang yang akan membaca signal tu, kita bukan nak tengok voltage tu. Kita sebenarnya nak tengok engineering unit tu. Apa unit yang sebenarnya kita nak tengok? Contoh kalau pressure, kalau sound pressure, it is in term of kilopascal lah. Pascal is a pressure punya unit. So kita sebenarnya nak tengok pascal tu. Kita nak tengok kilopascal. Bukan nak tengok volts. Volts tu, that's why dia sebenarnya voltage yang ternampak daripada komputer, sebenarnya kita kena tahu what is the relation between the volts and the engineering units. So saya dah introduce sebelum ni, the relation between these two things is we call sensitivity. Kalau you masih ingat, kalau you masih study, kalau you tengok video saya and again, dan nota-nota saya tu, saya dah cerita sebenarnya, kita ada K, sensitivity of the signal. Kita ada sensitivity curve. Sensitivity curve. Okay. Satu benda yang saya nak ingatkan kepada semua, dalam kuliah, dalam perkuliahan, dalam high learning di universiti, okay, dia tak sama macam sekolah tau. Sekolah ni cikgu akan cakap, lepas tu aku bagi latihan, buat latihan. So most of the time it is dia ada two-way communication macam sekarang. We have two-way communication, but the teacher will guide you to do exercise. Okay, to do exercise, to do study, the teacher will guide you. Okay, but in university level, there no such thing. I mean, it's difficult for the lecturer to guide you one to one macam tu. Sebab lecturers ni dia ada jobs, macam dia ada administration job, dia ada research job, dia ada postgraduate study student yang dia nak kena handle, dan dia ada banyak job consultation luar. So basically this not only teaching. So that's why
at university level, usually tak semua pensyarah ada masa yang cukup untuk dia pantau you punya exercise. What they can do is they just give you some simple exercise from dalam lecture. Lepas tu and then give a textbook. Dalam textbook tu ada banyak latihan. So you have to do your exercise and again your understanding lah. Okay. So for this case, dalam case yang sebelum ni, yang untuk test bawah ni, untuk bahagian sensitivity curve, nota tu saya cukup lengkap sebenarnya. Dah ada latihan dah pun, dah ada contoh dalam tu. Basically saya tak boleh nak release you a lot of exercise because satu sebabkan I want you to do your own searching, reading. In fact, there's no question from you guys untuk tanya saya berkenaan dengan sensitivity ni. Tapi kat sini kita akan tengok lebih lanjut lah. So the relation what we have learned in the theoretically dengan apa yang ada sekarang. So dalam kelas kita dah tengok berkenaan dengan sensitivity units, sensitivity curve. We have always a linear curve. Sometimes kita ada quadratic curve. Dalam soalan teks tu, dalam soalan test saya bagi yang quadratic yang melengkung. So untuk case yang macam kita nak gunakan application dalam data acquisition, for data acquisition, so always the sensor will give the value, the sensitivity value. Bila kita purchase any sensor, any kind of sensor, they will give you sensitivity, bukan sensor, sorry, transducer. Sebab apa? Sebab transducer ni output dia ialah voltage, dan input dia adalah engineering unit ataupun parameter, physical unit. Okay, so sensitivity will give you the relation between engineering unit dengan voltage. Okay, so we're going to use this relation, we're going to put this relation inside the data acquisition nanti. Okay, data acquisition akan now with this information, data acquisition akan recognize any voltage yang masuk sebenarnya yang mewakili unit engineering tu sebenarnya. For example, kalau tengok sini accelerometer, kalau kita beli accelerometer ni, memang dia akan bagi sekali dengan pembelian tu specification, dia akan cakap accelerometer ni sensitivity ni ialah 100 millivolt over G. Maksudnya untuk 1 G, apa maksud G? Ingat G tu apa? G tu ialah bukan gram tau. G tu ialah gravity. Satu gravity maksudnya 10 meter second negatif kuasa 2. Ingat ya? Ingat unit gravity, ingatlah. Semua kena ingat tau. Dekat sekolah kita belajar 10 lah. Tapi sebenarnya 9.81 9.81 meter second meter second square. Okay. So 1G. Maknanya untuk 1G dia akan berikan 100 millivolt. Maksudnya kalau vibration, kalau dia punya force tu ataupun force tu 0.5G. So kalau kita tengok, kita baca force tu 0.5G. Maksudnya sama dengan 50 volt, 50 millivolt lah. Kalau 50G, so maksudnya sekarang ni sensor akan bagi nilai 50 millivolt. Okay, faham lah? That's why kita kena relation ni. Maksudnya every time voltage coming in, kita boleh terus predict what's the value for engineering unit lah. For this case, accelerometer, the gravity ataupun meter second square, meter over second square. Okay, so saya nak you all dapat tangkap dah ni So nanti bila kita buat nanti, bila kita buat exercise nanti using Daisy Lab, saya nak you put in mind all these things Okay, alright. So ini contoh sensitivity curve. Sensitivity curve. Okay, di mana kita ada satu paksi Y dan paksi X. Paksi Y is the always voltage. Okay, dan pasti pasti X ialah unit lah, unit. Apa-apa unit lah. Macam kita tadi accelerometer, gravity G. Kalau kita nak akustik pressure atau microphone, kita pakai unit Pascal. Pascal. So every Pascal that comes in, kita akan dapat berapa banyak volt dia, berapa banyak voltage dia. Okay, so untuk case ni dia ada range lah, ada range dia, ada range yang linear lah.
So bila kita test sensor kita tu, kita hantarlah ke mana-mana, mungkin dia orang dah test kat Sirim ke, they come out with the curve value, Sirim lah, whatever company ataupun badan yang menguji that test the equipments, they will come out with this result. So they will give the curve for this case. Untuk contoh ni, linear range tu berlangsung pada kata sekitar ni, pada sekitar ni. Okey, sekejap saya tengok. So sorry, mana? Nampak sangat. So pada sekitar ni, sini ke sini. So lagi. So ni, sini. So range ni sahaja yang linear. So other than this range is non-linear. Kita boleh pakai kalau bacaan, kalau kita punya measurement kita di luar pada range ni, kita boleh pakai, tapi banyak error. That's why bila kita jual barang, kita jual sensor, kita kena maklumkan, okay, this is actually the range that's suitable. This range suitable untuk measurement. Okay, with certain accuracy value. You kena calculate lah, kita kena calculate accuracy value. Accuracy in term of linear, okay, accuracy in term of uncertainty, in term of linearity, uncertainty in term of repeatability. Kan kita dah belajar kan last video. Untuk this stage, sekali lagi saya ingatkan, untuk this stage, untuk peringkat university level, saya assume that you already remember the lecture yang kita ni. Saya cuba kaitkan. So kita belajar sebenarnya bulan ni bukan belajar saja tau. Kita belajar sebab kita nak pakai masa ni lah, ni yang kita nak belajar. So untuk linear range ni, untuk kawasan-kawasan linear ni, okay, dia ada repeatability dia, certainty of repeatability dia, uncertainty of linearity, hysteresis, dan apa lagi random, macam-macam lagi lah. So you boleh refer pada lecture yang sebelum ni. So suppose that kalau kawasan linear ni, uncertainty dia memang very small. Mana error dia very small. So away other than this range, uncertainty dia very high. Okay, itu yang kita kena maklumkan dalam specs kita. Please use within this range only. If use other than this range, tanggung sendirilah akibat dia, bacaan dia. Okay, itu maksud dia. So bila kita purchase any sensor, itulah yang akan datang, itulah kita akan tengok nanti. Mungkin saya boleh bagi contoh lah kan. Mana apa? Pressure sensor. Shopping. Okay. So saya tunjuk sini. Ni contoh. Kalau tengok ni pressure sensor, banyak pressure sensor ni. Tengok contoh Shopee. Alamak, dah masuk tu. English. Okay. So tengok ni sensor ni. All-in-one pressure temperature sensor. Tengok spek dia dulu, ada tak spek sini? Nampak. Okay. Working voltage, okay. Output voltage. Okay, tak ada masalah tu, bukan kita punya tu. Mana? Nampak? Working pressure range. So, pressure dia, working dia 0 to 1.2 megapascal. Okay. Yang paling tinggi dia boleh detect lah 2.4 megapascal. Tapi kenapa 2.4? 2.4 ni kan lebih besar daripada 1.2. Mungkin sebab di antara 1.2 to 2.4 ni a lot of uncertainties. Okay. Dia boleh measure sampai 2.4 tapi there is a lot of error. That's why working range dia nasihatkan 0 to 1.2. Mungkin dekat range ni dia adalah linear. Okay. Tengok measuring error. Okay. Saya assume maksud dia measuring error ni 1.5%. Full scale output. Ingat lagi apa tu FSO? Okay. Maknanya 1.5% sahaja error yang akan berlaku kalau kita gunakan sensor ni pada range ini. Pada range ini. Pada range ni. Okay. So, measuring error ni je. Okay. Dan dia mungkin akan ada temperature range error. Okay. Kalau ada error lah pada temperature. Pada 3.5%. So basically quite low dia punya uncertainties. Cuba kita tengok lagi lain-lain punya ni sensor.
Ni apa ni? Ni yang jenis all-in-one processor, yang jenis MEMS. Ni jenis MEMS. Jenis MEMS. Jenis MEMS murah sikit. Tengok sikit dia punya apa dia punya specification. Tengok dia ada data sheet You boleh tengok data sheet tengok data sheet. Okey, nampak? Dia kena belajar tengok data sheet ni. Okey, kita boleh tengok size dia. Okey, you see the size. Then see, we have a 0 to 37 kilopascal pressure range. Nampak? Dia pakai range ni. Quite big juga range dia. Okey. Lepas tu apa lagi lain-lain apa lagi yang kita boleh tengok sini. Ni tak ada apa ni offset dia untuk voltage, bacaan voltage tu. Okey. Ada tak tulis ni? Tak ada tulis. Ni ada ni. Ada tak tulis error? Karakteristik. Karakteristik okey, non-linearity. Tengok non-linearity, mana ni linearity linearity error ni. 0.8%, below than 1% error dia untuk range 0 sehingga 37 kilopascal. Pada range ni 0.8%, maknanya very low, below than 1% untuk range tu lah. Tapi away dan di selain daripada range tu, di luar pada range tu, di atas lebih tinggi lagi, there might be more error lah, more error. Dia tak declare kat sini, mungkin sebab dia hanya test pada range 0 hingga 37 kilopascal saja untuk bahagian linear. Pada hysteresis pun ada. Hysteresis pun ada error dia. Tapi kecil je lah. 0.5% hysteresis error untuk range ni. So basically dan error due to temperature dan sebagainya pun adalah ni, banyak lagi lah. So quite low lah. Tapi yang ni kalau ada temperature difference okay, kalau tak ada, kita assume tak ada masalah. Okay. Contoh kalau kita pakai 0 hingga 25 degree, kalau kita pakai pada 0 degree, dia akan ada variation 3%. Kalau mungkin kita pakai dalam 2 degree, 3 degree, 10 degree Celsius, dia akan ada variation lah. Tapi kalau kita maintain pada 25 degree di application, tak ada masalah lah. Biasanya testing tu dia dah buat test untuk 25 degree. Tapi kalau kita room temperature kita ni berapa banyak different je, sikit lah. Mungkin jadi 26, paling tinggi pun 30 degree. So offset tak banyak lah due to temperature. Tapi dia declare kat sini. Maknanya akan ada variation due to any kind of sensor, dia akan ada variation due to temperature effect. Okay. Tapi this is how we read the specification and we try to relate what we have learned in the previous lecture. Okay. It's very clear. It's very easy. Okay. Alright. Baik. Banyaklah. Nanti you tengoklah sendiri. You have to go and have a look. Dia jadi masalahnya macam ni. Saya faham. Anda semua busy dengan kerja rumah masing-masing. Tapi anda bila tak berminat untuk melihat benda ni, anda tak mencari Bila saya sebut macam ni, bila saya tunjuk 2 contoh ni, kan? Saya tunjuk 2 contoh ni. So 2 contoh ni lah you tengok. Sepanjang belajar, sepanjang you belajar dalam subjek ni. But a good student, what he will do is, he'll go to this one and go have a look on all these things. Dia akan tengok, dia akan fahamkan. Oh, sensor ni macam ni, jenis tu ni. Ni jenis apa ni? Jenis sensor macam ni. Nampak macam strain gauge kan? Dia try to relate with the one that we have learned in the class. Dia akan tengok lagi, dia akan tengok contoh-contoh lain. Itu a good student, itu a good student. Tapi student yang average, dia akan tengok apa yang ada kat sini, dan student yang tak bawah yang below average, they don't care. They just want to pass the subject. So but anyway, saya takkan judge you. So this is how you do it. Saya just beritahu apa yang berlaku saja. You is yourself as a student. Saya hormat you. So saya assume you can do, you actually you are good student lah. Saya assume you most good student. Okay, itu berkenaan dengan ni lah, sedikit contoh
Okay, setakat ni saya rasa I don't know, I'm pretty clear. I have explained very details on how you can see the relation between the sensitivity curve and how we apply in purchasing how we relate this one when we want to purchase any new sensor, and later on we're going to use information untuk kita punya nak guna Desilat nanti. Okay, now dah settle yang tu, dah saya agak you dah faham sikit lah. Dah nampak sikit apa benda ni. And then we're going to go to the data acquisition. Okay, untuk case ni contoh kita data acquisition kita ialah your sound card. Sound card. Tengok sound card. Okay, saya kembali ke sini lah. Banyak-banyak sound card ni sound card lah semua ni. Ni ada jenis sound card yang sambung ke komputer. Ada jenis sound card yang eksternal. Ni sound card yang eksternal. Okay, sikit-sikit. Sound card yang eksternal. Okay, kalau nak try beli sound card eksternal boleh beli. Tengok dia punya datasheet. Okay, nanti kita akan refer datasheet nanti. Contoh ni lah. Ini USB. Okay, tengok apa dia kata. Okay, dia support 44.1 and 44 kHz sampling rates. Nampak? Apa benda sampling rate ni? Ini yang kita nak tengok nanti sampling rate. Lepas tu transfer rates of 480 megabyte per second. Nanti kita akan tengok ni. Tengok apa lagi okay, nampak? Ni audio specification 8 bit DAC channels. 8 bit. Apa betul 8 bit? Ni nampak. Ni performance Dalam ni mesti ada 8 bit channel. Dia ada support 44.1 48 kHz. Okay. Yang lain-lain tu semua hardware saja. Tapi yang ni lah performance. Ini biasa dua benda ni untuk sound card, untuk data, untuk DIQ. Dua benda ni penting. Bit ataupun resolution 8 to 18 bit. Satu lagi sampling rates. Dua benda ni adalah benda yang kita akan tengok setiap masa bila kita tengok pada data acquisition. You tengoklah lain-lain contoh lain banyak lagi. Sound card ada banyak sound card lain. Ni gaming punya. Tengok mana ada tak tulis itu. Ni apa dia punya. Tak ada tulis dia ini promote dia punya ni. Dia tak tulis. Ni ada dia. Specification specification dynamic range 122 decibel. Okay, tak ada apa yang kita boleh tengok sini. Ni. Okay, tak ada sini. Tak tulis mana dia punya sampling rates. Dia dengan tak tulis sini. So dia tak tulis. So dia ada tulis sini dynamic range saja. Dynamic range. Okay. Jadi kita akan tengok apa betul dynamic range. Okay. Saya rasa dia tak cerita habis ni. Ada yang maklumat yang dia terkurang kat sini. Okay, tak apa. Kita tengok lagi apa lagi tapi yang you all dalam yang you punya komputer kebanyakannya memang yang built in lah macam ni. Macam ni. Ni. Sound card yang macam ni. Yang dalam komputer lah, yang dalam laptop ke. Mungkin ni tadi okay, sini tadi. Dan kita tengok balik kita punya rajah ataupun punya block diagram. Kalau masih ingat, inilah block diagram. Maafkan saya pada color ni. Saya tekan nampak sikit. So, transducer. So kalau perasan, ini transducer ni ialah sensing element. Sensing element. Dan ke bawah ni ialah signal condition element. Kita ada tadi ingat kalau masih ingat kita ada 4 perkara pada signal condition element. Kita ada betul lah. Signal condition element we have 4 items, which is conditioner, amplifier, anti-aliasing, sample and hold, and analog
to digital. Okay, this is 4 items in the signal condition elements. We're gonna go one by one during the class, and then each of these we're gonna have lab session, laboratory. Laboratory. I'm gonna give you instruction. You're gonna do your lab session. You do your work, and then you're gonna submit to me your work lah. Okay, in term of reports. Okay, so dalam case kita ni, kita nak tengok sini lah, signal condition element dulu. Untuk first 2 weeks kita kena tengok sini melalui dengan menggunakan the Daisy Lab. Okay, satu benda yang saya nak stresskan dekat you all, okay, kenapa Daisy Lab kita panggil virtual instrumentation? Sebab dia ambil, dia macam apa? Dia mendigitalkan kita punya DAQ. DAQ kita ni hardware. Dia macam hardware, macam phone lah. Dia macam hardware macam ni, sebiji macam ni. Itu hardware. Tapi kita tak boleh nak control these things. All these things happening inside the electronic system ni. So what this software do is, software design ni boleh interact dengan DAQ tu. Dia boleh interact dengan DAQ tu. Dia boleh arahkan DAQ tu to perform a lot of things virtually dengan dalam komputer je. So maksudnya software ni boleh customize the function of data acquisition. Biasanya data acquisition tu fix. Contoh yang kenapa saya kata dia fix data acquisition ni. Sementara dia install tu fokus apa yang saya cakap ni. Kenapa saya kata dia fix? Contoh yang saya pakai tadi. Okay, contoh ni yang ni tadi akan mana tadi? Bukan ni. Yang ni. Sorry. Bukan tu. Yang ni. Mana tadi? Yang ni. Yang ni. Di mana? Lupa saya tadi. Oh, sorry. Ni sound pressure. Yang saya nak tunjuk tadi, mana tadi? Laptop sound card. Okay, sound blaster. Okay, ni. Ni. Okay. Kalau perhati DAQ ataupun sound card kita, this thing is fixed. Especially this one. Fixed. 44.1 and 48 kHz. Okay. It fixed the value tu. Kita beli sound card ni, kita hanya boleh guna 48 hingga 44.1 sampling rate. Tapi dengan menggunakan software ni, kita boleh adjust the value of sampling rate ni become lower. Okay, lower than this value. Kita boleh adjust. Itu kelebihannya software ni. So kita boleh customize banyak function yang ada di dalam sound card tu. Ataupun data acquisition lah, Untuk case kita, sound card lah sebagai kita punya data acquisition. Okay. So itu specialnya software ni, virtual instrumentation software ni, itu special dia. Kalau you pakai LabVIEW pun sama, dia boleh buat customization. Tapi saya suka pakai Daisy Lab lah. Okay. Sambung balik lecture tadi. Mana tadi? Okay, so kita akan tengok sini. Nanti lepas ni kita akan tengok yang lepas tu pula, yang bahagian bawah dia pula. Okay, yang bahagian bawah pula. Nanti kita akan tengok yang bahagian bawah ni. Okay. Baik. Okay. So untuk first ni kita tengok tadi pasal transducer. Kita tengok pasal transducer tadi. And then kita tengok pula seterusnya pada first kotak tu, iaitu signal amplifier, signal conditioner and amplifier. Okay, yang ni saya dah discuss dalam kelas sebelum ni. Okay, bahagian ni. Tapi saya masuk balik lah. Saya terangkan balik. Okay, tugas conditioner atau amplifier ni, saya ulang balik lah sebenarnya. Dia power up the
the EQ tu. Yang kedua, dia convert any kind of signal kepada electrical signal. Yang ketiga, dia amplify. Kalau signal tu too low, dia akan amplify. Yang akan amplify the signal. Ini job utama yang ada pada signal conditioning lah untuk DAQ tu. Okay. Okay. Itu bahagian signal conditioning yang berlaku dekat DAQ. Okay. Lepas tu, function lain yang ada pada DAQ ialah dia akan samplekan. Ini kita panggil proses untuk convert analog kepada digital. Dia akan samplekan analog signal kepada digital signal. This okay. Saya nak tengok kalau ada soalan. Ada soalan. So itu yang apa? Ya. Anti-aliasing tu benda apa? Nanti tak sampai lagi. Sabar. Ya. Sabar. Saya kena cerita pasal sample dengan hold dulu. Sebab ada sebabnya. Sebab kalau kita salah sampling rate, dia akan jadi masalah aliasing. Dia akan ada masalah aliasing. So kalau ada masalah aliasing, kita kena pasang satu kita kena lengkapkan kita punya DAQ dengan satu lagi hardware kita panggil anti-aliasing. Tetapi kebanyakan DAQ yang mahal yang branded sikit, yang harga 100 lebih, 200 lebih, biasa dia dah ada come out dengan anti-aliasing dia sendiri. Dia dah ada. Tapi kita kena pastikanlah, whatever it is, kita kena pastikan signal kita kena sample betul-betul. Kita kena pilih sampling rate yang betul. Contohlah kalau case macam ni, kan sampling rate dia case ni kan, untuk case ni kan dia ada 48 kHz sampling rate. Kita kena betul-betul pilih nilai yang betul untuk kegunaan kita, untuk aplikasi kita. Kalau kita salah pilih, dia akan menyebabkan effect of aliasing. Aliasing. Tapi macam saya katalah, effect of aliasing whatever, kalau DAQ kita branded atau mahal, dia dah ada dengan dia punya anti-aliasing filter dia sendiri. Apa? Itu dapat kita masuk kemudian. Okay, sama balik tadi. Okay. So once kita sample, nanti kita akan tengok teori dia macam dia buat. Dan barulah dia lepas tu dia convert kepada analog to digital lah, lepas dia sample apa semua. And then after that dia terus keluar signal digital. Okay, kita akan tengok satu-satu daripada tajuk ni. Satu lah. Okay, now tengok sampling frekuensi. So sampling frekuensi, dia sampling rate ke, kalau tengok contoh tadi sampling rate kan. Ni sampling rates. Kadar persampelan, bahasa Melayu dia kadar persampelan. Kita samplekan, dia samplekan signal yang continuous kan. Kalau analog signal ni signal continuous, straight line kan. So kita samplekan dia. Samplekan dia ikut binary number lah. Sampling rate ke, sampling frekuensi ke, they are the same. They are indicate the same information. Kalau case teori macam ni, saya naiklah sampling frekuensi lah. Tengok kita ada a continuous signal. Ada continuous signal. Okay. Lepas tu kita nak, komputer takkan nampak benda ni continuous ni. Dia tak nampak. Kan dia kan jenis binary number, 01 on off. Kalau you all faham pemikiran komputer ni, dia hanya tengok 01 gitu lah. Okay. So on off. Maknanya ada tak ada. Dia quantum, cuma quantum. So dot ada, tak ada dot tak ada. Macam tu lah. So sama macam kes ni. Komputer dia hanya recognize dot ni je. Dia hanya recognize dot ni je. So lagi banyak dot ni, lagi banyak kepadatan dot ni. Pertama, kita akan dapat tengok continuous signal tu lebih licin lah, lebih smooth. Komputer lebih smooth.
Itu pertama kita tengok. Yang kedua, dia akan bagi effect. Dia akan menyebabkan storage kita besar. Sebab satu dot ni, satu byte. Satu byte. Biasa satu byte lah. So bayangkan ada 1000 byte. 1000 byte. So beratlah komputer. That's why kita kena pilih sampel yang cukup. Yang betul-betul cukup. At least komputer boleh kenal, boleh recognize shape of the signal tu. Tapi kalau signal kita straight line je kan. Itu kita tak payah sampel banyak-banyak, tak apa. Satu sini, satu sini, satu sini cukup lah kan. Cukup lah kita nak sampelkan dia straight line je. Ni biasa kalau untuk signal yang static lah, bacaan yang static. Dia letak sensor, dia keluar signal macam tu. Kita satu ketika, bila contoh suhu kan. Suhu tu kan bila kita makin lama dia meningkat. Kalau kita nak tengok bagaimana suhu tu meningkat, so kita kena buat sampling betul-betul lah. Sampling betul-betul. Dia akan nampak lah the increment of the temperature tu. Tapi kalau kita nak tengok, just nak tengok suhu pada just a few points in a day lah. Kita ada 24 hours kan, nak tengok the few points. Kita tak perlulah sample banyak-banyak. Kita samplekan ikut time tu lah. Contohnya kalau kita nak 24 hours, kita nak measure pada let's say pukul 8. Kita hanya sample dot ni pada ni bawah ni time. Kan, ni time T. Kita hanya sample pada pukul 8 pagi. Cukup lah, pasal kita ambil satu data je. Kita kalau untuk case kita nak measure suhu kan, measure suhu pada instant point, that particular point. Kalau kita nak tengok the increment, how the temperature increase, sebab kadang-kadang temperature ni dia naik, dia turun kan. Nak tengok dia berapa banyak naik, berapa banyak turun. Kalau case macam tu, kita kena buat banyak sampel sikit lah supaya kita nak tengok dia punya the motion, how the temperature change. Tapi kalau kita nak tengok temperature pada that instant point, satu sampel cukup lah untuk pada jam itu. So that's how kita customize, kita optimize. Kita optimize penggunaan storage dengan performance of the measurement tu. Okay. So kalau kita nak tengok sikit, biasa tu kita bila kalau signal yang static saja, dia punya storage, dia punya hardware dia murah sebab dia tak perlu sampling yang banyak, dia hardware dia murah. Kalau untuk static, kalau jenis untuk alat-alat yang vibration, yang dynamic, yang vibrate kan, yang tu kita perlukan mahal sikit alat dia sebab dia perlu sampel yang banyak. Nak store dia perlukan storage yang besar. So quite expensive lah. So tu different. So itulah dia maksudnya, itulah saya nak maksud tadi, itulah yang saya nak terangkan. What is sampling frequency? Tu secara ni lah, based on these figures. Saya harapkan, saya nak you all, kalau saya bagi soalan, terangkan apa makna sampling frequency. Bila ada idea dah macam nak terang, you pakai, ambil, you buat gambar macam ni kan, selok, lepas you letak sampel. Ni lah sampling frequency. Ni sampling data. Ni sampling data ni. Satu point ni sampling data lah. Kan, sampling data lah ni. Sini. Sampling data ni. Satu data, dua data, tiga data, empat data. Okay. Sampling data. Kalau sampling frequency, kekerapan sampling tu. Kekerapan dia. Macam nak kira kekerapan? Macam mana kita nak kira kekerapan sampling? Kita kira jarak di antara dua data ni. Tengok dua data ni, tengok jarak dia. Kan di bawah ni kan time kan? Di bawah ni kan time. Tengok jarak dia berapa. Let's say lah, padam ni. Let's say jarak dia, kita kata say 2 second. 2 second. 2 second. So maksudnya jarak di antara dua data ialah 2 second. So TS. So TS equal to 2 second. Ni TS. Dah ada sini ni. 2 second. So nak kira sampling frequency 1/TS. Itu saja. Itu saja nak kira.
So let's say kita nak measure this window. Window kita nak measure this the whole window the window ni. Let's say total window ni ada berapa Let's say total window ni lebih kurang dalam let's say 1 minute. 1 minute window. 1 minute window So for 1 minute window ada berapa banyak data? Ada berapa banyak data? Kita kira lah. 1, 2, 3. Kalau setiap satu ni kan, satu ni 2 second. Satu ni 2 second. Ada berapa so untuk 1 minit berapa data kena ada sini? Cuba bantu saya kira. Senang je kan. So 60 bagi dengan ni kan. Bagi dengan apa ni? 2 second. Kenapa 60? 60 saat lah. 1 minit. 1 minit 60 saat lah. So N equal to N tu ialah bilangan sampel lah dalam window ni. Dalam window ni lah. Window kita tengok ni. Dalam 1 minute window. So 60 second bagikan dengan 2. 2 ni apa? 2 sampling ni. Frekuensi ni. So dapatlah 30 data ataupun 30 byte. 30 byte. So of course kalau kita nak banyak data, kalau kita kecilkan TS ataupun ni sampling period. Sampling period ataupun period. Alah, susah nak tulis saya. Saya pakai inilah. Saya pakai teks. Sampling period equal to TS. Tuak color merah sikit. Color biru merah sikit. Besar sikit tu. Sampling period tu TS. So maksudnya sini sama dengan time N sampling data sama dengan time, the whole window time bagikan dengan sampling period dapatlah 30. So N adalah 30. Okay. Saya pakai N besar. Tolong note kat sini, saya pakai N besar. Setengah-setengah. Dalam DaisyLab, N ni dia panggil block size. Block size ataupun N. Nak pakai N besar boleh, N kecil dia. Tapi saya suka konsisten, kita pakai N besar lah. Ialah block size. Size block tu. Ini satu block ni berapa minit? Satu block ni seminit. So dalam satu block seminit ada berapa N? So tu size dia. Size S. So one block size is berapa? So sekarang dalam kes ni 30. So block size ialah 30. Okay. Harap clear. Kalau tak clear, tengok recording balik. ulang balik. Fahamkan betul-betul. Apa maksud N, apa maksud TS. Saya suka untuk kita ulang benda ni sebab benda ni akan kita gunakan setiap masa. Nanti kita akan ada lab khas untuk kita tengok benda ni. Makmal khas untuk you tengok beza kaitan bukan kaitan effect of changing the sampling frequency, effect of changing the block size value. Nanti kita akan tengok effect dia dengan menggunakan activity nanti. Ni contoh lagi lah. Ni kalau ni dia ni pakai N apa? N ni apa tadi? N tu lah block size. Block berapa banyak block data kita. So data T TS sama. Sampling period sama. So kalau kes macam ni, okey lah. Kalau macam ni untuk each points kita tahu sampling period dia. Letak 0, kita boleh kira lah. So untuk satu ni berapa? Untuk point 1 ini second tak salah second untuk second untuk 1 second berapa nilai dia data dia 5.9 untuk saat yang kedua berapa
9.5. Okey. Untuk saya yang ketiga 9.5 juga sama. Saya ke seterusnya 5.9. So dia buat satu oscillation. Oscillation, naik turun. So maknanya dengan menggunakan 10 dengan menggunakan 10 point, okey, kita dah boleh plot untuk satu oscillation. Ni one oscillation. Cantik je kita boleh plotkan one oscillation. Ni one oscillation, satu cycle. One cycle. Ni kita pakai one cycle. Ingat saya punya ayat ni. Satu cycle. Kalau kita buat sampling ada 10, nampak comel lah kan. Cuba kalau kita buat 3 je sampel. Macam nak buat? Mana? Dia kena bagi equal lah. Satu sini. Dia tak kira yang first. Dia tak kira yang first. First kira kosong. Dia kira sampel kosong. Sampel yang kosong yang first. Dia sampel yang pertama ialah sampel yang ni. Ni yang pertama. Ni first sampel. First to T. So kalau kat sini berapa sampel? Ada 3 sampel. So 3 sampel kat sini je. Okay. Kalau kita nak buat nak sampelkan kita ada satu cycle. One cycle ni. Dia ada one cycle. Kita buat sampel satu je. Kat mana sampel dia? Dia akan tengok yang max lah. Kat sini lah. Dia tak ketak sini. Dia tak ketak sampel. Dia akan sampel sini. Dia akan sampel kat sini. Dia akan sampel kat sini lah. So komputer akan nampak apa? Daripada kosong ke sini straight line je. Okay. Let's say kalau kita sampel tu kita buat 2 je. 2 je. Okay. Apa kita buat? Sampel tu 2 je. So dia akan equal lah. Sini satu, ini yang kedua. Satu sini. Okay. So 2 sampel. So komputer akan nampak macam ni je. Straight line je. Okay, kita buat contoh lagi. Let's say kita buat dah letak 3 je sampel. 3 je sampel. So of course kita akan buat equal lah. 3, satu sini. Saya nak cuba buat equal equal mungkin. Ni kira dia ni equal lah ni. Dia punya apa? Sama lah, agak-agak sama lah lebih kurang panjang dia. So kalau kira macam ni, so ini map ke sini. Map ke sini. Yang ni map ke sini. So apa komputer akan nampak? Tak boleh kosong. Kita buat gambar lain. Kita buat tulisan lain. So komputer akan nampak macam ni Ni. Macam ni. Kan? So I think it's quite good. Masih mana komputer boleh baca one sampel. Komputer boleh baca one sampel. 1, 2. Bukan. Sorry. Maafkan saya. Komputer boleh baca one cycle. Masih lagi tengok yang biru ni. Boleh baca one cycle. Maknanya untuk satu cycle ni, kalau kita sampel dengan 3 sampel dah cukup. Cukup untuk kita sampelkan dia. Tadi kalau kes yang kita pakai 2 sampel, dia ingat tahu dia kena map atas ni lah. Atas apa nama? Atas line lah. So kalau 2 tadi, sini kan, sini dengan sini kan. Tapi kebetulan memang dia dah ada atas line dah. Dia memang dah atas line tadi. So kita that's why straight line. Okay, let's say kita pakai 4 sampel. 4 sampel. Okay, saya cuba divide betul-betul lah. Satu sini, satu sini, satu sini, satu sini aku saya agak-agak ni. Tapi penting jarak sama jarak mesti sama. Okay, kita map kita naik kat sini. Kat sini dekat sini lah. Okay, yang ni remain kat sini pasal dia memang dia touching kat sini. Okay, dia touch sini, okay, tak masalah. Yang ni kita map kat sini lah, dia touch kat sini. Okay. Yang ni tak ada masalah, dia memang kat situ. Dia maintain kat situ.
So saya gunakan line lain, saya pakai line yang warna merah pula. So komputer akan nampak macam ni, daripada kosong, sini, 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 sini. Nampak? Dia lebih fine. Dia komputer lebih fine. Dia punya bacaan dia, komputer nampak lebih. Tapi masih tajam lagi, masih tajam, nampak tajam lah. Sharp, sharp edges. Komputer akan nampak tajam. Tapi daripada simulation yang saya buat ni, the more numbers of sample, the smoother the line yang komputer boleh nampak. Kita bayangkan komputer nak tengok ni, dia tengok point dia tak tengok macam kita tengok. Kita nampak continuous. Tapi komputer dia nampak point tu. So itu kita punya saya nak simulate lah. Itu kalau cycle yang macam tu yang cantik kan, yang kita boleh agak lah dia cycle comel dia. Lepas tu dia berulang tak okey lah. Tapi kalau case random signal macam ni, kalau case random signal macam ni, kita kena proper pilih sampel dia. Biasanya kalau kita dah tahu kita nak sampel signal yang random macam ni, kita cuba gunakan alat dengan sampling rate yang tinggi lah. Kita takut kita termiss curve ni. Kalau kita salah sampel, kita mungkin akan missing curve ni macam ni lah. Contoh dia kat sini kan. Kita plot macam ni kan. Plot macam ni. Dia missing ni. Dia map kat sini sebenarnya. Dia missing this point sebab dia dah komputer tengok ni maksimum. Kan? Tapi sebenarnya reality ni maksimum. So dia akan ada error kat sini, dia akan ada error. Dia ada error. Ni kita panggil error ni. Ni kita panggil digital error. Digitalization error. Error disebabkan oleh pendigitalan. Kita nak digitalkan signal, ada error juga. So maksudnya kalau kita tak properly sample, pilih sampling rate tu, kita terdedah dengan error lah. Ada dua jenis error yang berkaitan dengan sampling ni. Apa nanti kita akan tengok by time, kita akan tengok apa error dia. Tapi saya nak jelaskan kat sini, kalau signal yang random, yang macam ni, kita kena properly, tak ada jawapan, tak ada. Saya pun tak nak kata rule dia. Saya pengalaman, saya cuba cari yang semaksimum mungkin lah DAQ yang boleh capture sampling rate. Tapi mahal lah. Dan barulah kita tengok behavior dia. Okay. So okay, so ni kalau case kat maksimum. Ini sebenarnya kita nak saya nak rangkumkan balik tadilah. Okay. Yang tadi kalau kita tengok ni sampling period sama dengan ni. Okay, TS T over Tn sama macam tadilah. Tadi kan kita tengok tadi kan. Tadi kan saya pakai N besar. Ni N kecil, sama je. N besar untuk case ni, N tu refer pada block size, sample, bilangan sampel. So N sebenarnya N sama dengan tadi T, the time for the whole block, divide by TS. Ni je sebenarnya. So maksudnya you play around lah. Maksudnya dengan kata lain, T sampling samalah dengan T time the whole block tu, the whole block punya time divide by N. Samalah macam ni lebih kurang. So dia dah pusing-pusing. Kalau you nak tahu T, samalah kalau you nak tahu frekuensi F, kadang-kadang orang pakai Fs, F kecil. Ada tengah-tengah orang pakai, dia pakai F besar. Tapi tak apa, saya boleh belaka dua-dua. Tapi saya untuk kita punya consistency, you all pakai F besar, Fs. So Fs sama tadi. Either you buat satu, kalau masih ingat lah, satu bagi dengan TS. Okay. Ataupun kita boleh tengok tadi boleh buat macam ni juga, N boleh samakan dengan Fs times T.
Boleh juga. Boleh juga. So N ataupun block size, bilangan blok yang ada, bilangan titik yang ada kat situ, sama dengan Fs ataupun sampling rate darab dengan T, keseluruhan time. Okay, baik. So actually dia play around with the same equation, dia pusing-pusing je. Nak tahu T, kita gunakan TTS. Guna N dan TS. Kalau kita nak tahu N, gunakan sampling rate ataupun T. Depend lah. Kalau itulah kot. Biasanya kita nak, macam saya dalam application, saya nak tahu T. Berapa saat, berapa window kita nak. Window besar, kalau kita nak tahu T, kita kena TS bagikan dengan Fs. Sorry. Salah. N. Kalau kita nak tahu masa T di keseluruhan tu, ataupun kalau kita nak gunakan dalam bentuk boleh gini lah. So ini yang diceritakan bawah ni pun sama je. Cuma kau tengok sini tengok X dia start dengan kosong. Bilangan sampel tu start dengan kosong. Sampel ke kosong. Sampel ke 1, sampel ke 2. So kalau kita kata kita ada 4 sampel, so dia kata X0, X1, X2, X3. Okay. Baik, saya nak tekankan tu je lah. Okay, sekarang ni clear. Okay, saya nak masuk pada Lazy Lab. Dalam masa 10 minit ni saya akan masuk Lazy Lab dulu. Dan saya akan release lah. Saya akan releasekan satu based on kita punya lecture hari ni, lab lecture hari ni, penerangan kita hari ni. Saya akan release satu aktiviti untuk you buat menggunakan Lazy Lab. Dan you hantar report kat saya, simple report saja, tak banyak pun. Just use your own Lazy Lab lah. Saya akan buka dulu Lazy Lab. Okay. Hopefully mau settle lah ni. Apa kita kemudian lah. Settle kemudian. So saya punya, okay, saya share entire screen. Okay. Alright. Okay, sekarang ni saya go sini. Saya cari Lazy Lab lah. Lazy Lab, tapi tu dah ada tu. Saya dah ada lah. Lazy Lab 12. Saya klik sini. Dia keluar macam ni lah. Siapa-siapa yang dah install, settle, dia akan keluar macam ni. Okay, macam ni rupa je. Apalah, kalau yang belum settle boleh tengok recording balik. So this is what it should like. Lazy Lab 12. Lab 12. Ini adalah kawasan kita panggil worksheet. Kalau kita tekan window, ni worksheet. Ni worksheet area. Okay. Ini adalah kawasan modules. Lagi black box ni. Begitu, tak apa kita tak tengok ni. Kita tengok modules. Ni modules. Ni modul-modul yang ada. Modul-modul yang ada yang kita akan gunakan. Kita akan masuk modul ni ke dalam. We're gonna bring all these modules inside the worksheet. Any modules related to our project lah. Yang bawah ni bawah ni hanyalah recording saja. Dia punya record kepada apa yang kita dah buat. Okay. So fokus kita pada ni dengan ni. Dan apa-apa benda yang kat sini sebenarnya dia ada kat sini. Dia ada juga kat sini. Go to modules here. Click here and you can see. Okay, sorry. Dia akan see dekat sini lah ni. Tiga function input output semualah ni. The same thing. Okay. Semua benda yang sama dengan apa yang ada kat sini. Sama je. Saya just tekan ni, dia keluar lah. Okay, saya tutup semua. Kita buka yang macam ni. Senang nak tengok. Okay. So ini adalah kita punya setup. A to D setup. Okay. Yang ni sama dengan macam ni. Ini sama. Yang ni sama dengan ni. Saya akan gunakan ni, measurement setup. Klik measurement. Okay.
Measurement ni kita punya proses lah, sama kita nak start measurement ataupun kita nak stop measurement, kita nak set up measurement kita. So for the case of sound card, okay, for the case of sound card, kita kena set up sound card dulu. So kat sini kita tengok lah hardware kita. Okay, nampak lah hardware setup. Hardware kita lah, dia akan tunjukkan apa hardware yang ada dekat komputer. Okay, so for this case, the driver, dia tunjuk driver. Driver ni maksudnya ialah sound card sebenarnya, driver sound card tu sendiri. Kalau kita connect dengan other DAQ, nanti dia akan appear juga kat sini. Tapi sekarang ni ada satu je, driver, which mean your sound card. Kita ada measurement setup, kita ada time basis. Tapi kita tengok yang hardware setup dulu. Okay, tengok driver. Nampak ah? Tengok dia kata ni mana ni menerangkan sound card. Kita tengok ini driver sound card. Input dia daripada headset, saya pakai headset sekarang ni. Dan output dia headphones, microphone sini. Ini microphone. Dia pakai output daripada keluar speaker headphone ni lah. Nampak ah? Dia pakai 16 bit. Okay, ni sound je lah. Saya boleh pakai maksimum, boleh, tapi tak nak maksimum ni. Tapi sekarang ni kita pilih untuk 8 bit, 16 bit. Tu boleh je pilih 8 bit. Tapi kita tak nak pilih yang kurang. Nanti kita akan tengok apa beza 8 bit dengan 16 bit. Nanti kita akan pada minggu depan. Tapi sekarang ni saya pilih 16 bit. You all punya saya pasti. You all punya mungkin setup lah berbeza. Okay. Dan tengok lagi measurement. Tengok ada measurement lagi. Tengok measurement setup. Tadi hardware setup dia. Sekarang tengok measurement setup. Tengok driver. Okay, nampak sampling dia. Nampak kita boleh control sampling dia. Jujurnya, saya tak tahu berapa sampling rate untuk saya punya sound card. Jujur saya beritahu lah. Boleh kot saya, ni saya pakai Surface tau. Microsoft Surface Pro 6 ke 7 saya tak ingat. Saya boleh tengok. Saya boleh je pergi dekat website dia. Saya tengok, saya akan refer sound card untuk Surface Pro. Tapi biasanya dia tak bagi tahu. Macam kes tadi lah yang saya dalam tu dia, yang biasanya dia tak beritahu berapa. Dia akan beritahu dynamic range je. Dia tak akan beritahu. Tapi tak apalah, kita akan cari. Tapi komputer ni, dia by default, dia letakkan 11,000. Tengok 11.0250 unit kilohertz. Tengok kilohertz, unit kilohertz. Kalau kita tukar pada hertz, jadi 11,000 lah. So dengan kata lain, 11,000 hertz sampling dia. Maksudnya kalau kita convert kepada berapa TS, berapa sampling period, saya kira sekejap saya roughly, saya pakai sini lah, baru nampak. Ni saya kira seorang je. Calculator kan. Biar semua orang nampak saya calculate. Let's say lah, sampling frekuensi 11,000, 11,025 kan. So 1 bahagi dengan 11,025. Okay, hertz. So maksud dia sekarang ni dia ialah kecilnya. The distance between sample tu ialah 9 kuasa 10 negatif 5. Memang rapat. Micron, tak nampak, kecil. Tu maknanya comel lah. Mana bagus lah dia punya, maknanya dia lebih smooth lah, very smooth lah. Sebab smooth. Tapi efek dia pada storage lah. Storage. Nampak block size? Okay, nampak block size kita? Ni dia automatically Kalau kita nak manually select, kita tekan ni, select manual lah. Select manual. Tapi dia dah manually automatically. Okay, untuk case ni, ingat tadi berapa masa untuk block kita? Kan? Ingat nak kira T sama dengan T sama dengan N bagi NFS. N block size bahagikan dengan sampling rate. Dapatlah kita punya time untuk block satu ni. Block, okay. So T sama dengan N 40
bahagikan dengan 11,025. So kita akan dapat 0.3 second lah dia punya window range tu. So the whole block ialah 0.7, ambil 4 significant number, 0.3715 second, saat. Okay, saat. So quite short lah, short time. Nanti kita akan tengok live. Okay, macam ni. So saya klik OK. Saya kira setuju dengan setting ni. Kalau tengok sini, sama dia akan keluar sama, dia akan keluar sama. Ingat ni setting kita. Okay, so kita setuju dengan setting tu, kita set up setting. So apa kita buat, saya akan tarik sini, saya akan tarik kat mana dia punya tu, driver lah. And lain tu bukan. So go to driver, unlock input output. So drag in this one. So this is actually sound card. Ini sound card. Bila saya double click, dia akan tengok, dia akan tulis. Alamak, dia tulis. Rename dia. On card. So kita terus view signal dia, display dia. Sambung macam tu je. Sambung gitu je. Tak sambung pula. Itu boleh. Kalau kita nak buang tali ni, kita right click 2 kali. Hilang. Okay. Then kalau kita nak sambung manual boleh. Klik sini. Tanam. Pun boleh. Nak kawinkan dia macam tu boleh. Nak tarik manual boleh. Kan dia dah. Maknanya sekarang ni, sound card ni akan terus view the signal in the YT chart. Itulah dia. So tekan ni, restore all windows. Sebenarnya bila kita buat macam ni, dia akan automatic ada window untuk view chart ni. So kita restore window dia, keluar macam ni. Keluar. So kita run je lah. Kita run. Nampak? Ni suara saya tu. Ingat tak tadi berapa second kita punya tadi? Kita punya time window kita. Calculator saya tadi mana? Alamak, saya hilang. Saya dah tutup calculator. Alamak, apa dah. Saya calculate balik Tadi berapa tadi? 4096 bahagikan dengan 11,025. Ni 3.7 ni 0.375 second second. Tengok saya stop jap apa ni view ni window dia. Alamak. 37 lah ni 3 ni millisecond ni millisecond Kalau kita buat second ni 0.37 lah. Kalau tengok ni second kan. So maksudnya lebih kurang dah 372 millisecond. So betul lah ni ni lebih kurang betul lah. So kalau tengok axis, tengok X dia. Nampak nampak. Begin 0, end dekat 0.3714 second. Kan? Okay. So betul lah calculation kita tu. Maksudnya saya nak kaitkan dengan ni. So sekarang ni maknanya kita boleh set up scaling ni. Tapi nampak kalau kita play balik, nampak dia gini kan. Tak cantik lah, itu saya tak suka. Kita buat macam ni. Access, kita buat auto scale. Tengok jadi. Nampak cantik sikit. Tengok ni dah auto scale. Untuk Z ni ada akan auto scale pada Y value. Okey. Untuk task pertama. Sekejap sorry. Lepas ni kita akan habis. Sorry, tengok dulu benda tu. Mana saya punya. Sorry saya terpaksa ambil masa sikit. Okay, saya share lab sheet. Okay, saya hijack saya punya satu lagi. Okay, so ini adalah lab sheet
Simple saja. To determine an appropriate assembly rate and block size for the measurement process. Okay. Saya nak aktiviti ni. Choose initial sampling rate of 2000 sampling second. Lepas tu choose 20. Lepas tu display time trace in voltage, display unit clearly. Lepas tu gunakan 1000 plus 100. Change this one. Okay. Lepas tu result dia ni. Lepas tu saya nak you discuss. Okay. So ni adalah soalan dia. Nanti saya nak you tulis report ni. Nanti saya akan bagi format report nanti. Dan you kena submit lah minggu depan. Okay. Alright. Itu saja untuk kali ni. Oh, individual. Nak group macam mana? You kan duduk rumah masing-masing. Individu. Minggu depan submit macam biasa. Saya akan set deadline pada hari Rabu lah. Sebelum makmal. Sebelum makmal yang seterusnya. Macam biasa submit through Google Classroom lah. Okay. Kat situ pun dia akan ada deadline apa semua. Okay. Itu saja untuk hari ini. Saya harap semua bermanfaat lah sharing saya ini. Saya assume semua ada ini. Nanti saya akan jangan pergi mana-mana. Dalam 1 minit ni saya akan hantar attendance. So tolong isi attendance. Okay. So terima kasih banyak. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Right. Thank you very much for your patience listening to my babelan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.